Sihat lah semua ni? Alhamdulillah sihat. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Cik sihat, Cik? Alhamdulillah sihat je. Mental je tak sihat ni. banyak benda kena fikir. Dengan korang punya assignment lagi, task lagi, macam-macam sekarang ni. Alhamdulillah. Okay. So far hari ni minggu pertama lagi kan? Pertama tapi kelas kali kedua lah. Satu minggu awak kelas ID 2 kali. So 8 jam lah semua. Okay, tak apa. So saya cuba penuhkan, adalah setiap kelas tu akan ada task lah untuk subjek ID ni walaupun ada task yang tak melukis, tapi ada juga task-task yang melibatkan benda-benda yang berkaitan dengan ID lah. Okay. Alright. Saya kena share dekat Padlet tu, saya ada upload dah. Sekejap saya share screen jap. Untuk task hari ni simple saja. Kenapa tak saya share screen ni? Nampak. Pak. Untung pakai iMac dia boleh view banyak sikit dia punya screen ni. Ada yang pakai iMac ke? Apple ke? Tak mampu lagi. Tak mampu. Tapi dia leceh sikit iMac, Apple semua ni dia software dia selalu kena update lah apalah kan. Betul. Alright. Okay, kita nak start kelas ni. Saya nak ni sikit je sebenarnya, saya nak terangkan sikit je berkaitan untuk task hari ni lah. Okay, sebelum tu awak tengok dekat week 1 Design Appreciation 5 bulan 11 2020 part 2 lah. So kelas kali kedua lah ni. Alright, nampak kan saya scroll, saya buka ni kan? Nampak, Cik. Nampak. Okay, alright. So, still sambungan daripada topik overview of the industry lagi. Cuma saya nak tambah sikit lah untuk industri kita ni berkaitan dengan klien. Okay. Klien tu antara salah yang paling penting lah dalam awak punya, kita panggil projek awak lah. So kalau tak ada klien, tak adalah projek kan. So tak ada projek, tak adalah duit, tak adalah income, tak adalah business kan. So klien is very important lah. So kena treat klien tu sebaik yang mungkin lah untuk nak dapatkan projek tu lah. Okay, bila kita cakap pasal klien, klien dia awak kena fikir benda paling penting dekat dia adalah corporate identity. Okay, bila kita cakap klien tu kan, dia bukan klien ataupun awak dapat klien yang nak design rumah saja tau. Dia klien ni dia banyak. Tak semestinya orang perseorangan, datuk ke apa tak. Itu kalau design rumah lah. Contoh awak dapat klien daripada satu sekolah ataupun sekolah, hospital lah, itu dikira klien juga lah. Klien awak tu sekolah tu lah. Okay. So bila kita cakap klien awak tu contohnya sekolah kan, dia akan ada identity ataupun corporate identity. So setiap klien dia ada corporate identity. So awak kena study dia punya corporate identity dia. Contohnya kalau corporate identity ni relate dengan klien, contohnya awak dapat klien design butik untuk Adidas, kedai sukan Adidas kan. So awak kena study dia punya identity Adidas tu, logo dia macam mana, color dia macam mana, bentuk dia macam mana. Okay, itu saya rasa saya takut awak confuse dia, awak cakap klien tu orang perseorangan. Bukan lah, klien tu dia masih terbuka lagi. Dia masih general dia tak semestinya orang lah. Dia akan jadi macam tadi lah, butik, owner butik, butik Adidas, Puma, semua tu, itu klien awak lah. Sebagai dia punya owner tu klien, tapi dia punya corporate dia apa yang dia jual lah. Okay. Alright, so a corporate identity or corporate image that present highlight an organization or individual nature of business. Okay, so corporate identity ni dia akan represent klien tu lah.
So awak jangan silap, contohnya awak design paling dekat McDonald kan. So awak kena study dia punya colour, McDonald tu colour apa, merah kuning. So janganlah tiba-tiba awak design dia punya interior, lari dia punya colour tema dia tu. Itu yang paling penting, corporate identity tu. Okay, identity corporate dia. Alright. Okay, paling dekat dengan awak lah. Awak ada Instagram, awak ada Instagram, IG, Facebook, semua ada kan? Ada. So selalunya kalau kita nak tengok orang tu kan, contoh apa identiti orang tu kan, ataupun apa yang orang tu suka ataupun identiti orang tu, kita akan tengok dia punya hobi, betul tak? So kalau paling dekat, kita contohnya kita pergi stalker IG, bukan stalker lah, so kita tengok orang tu punya IG kan, kita tahu lah, oh dia ni orang macam ni, dia ni suka buat ni, dia ni suka makan ni, dia ni suka pergi sini. So itu antara salah satu identiti orang tu lah, ataupun corporate orang tu lah. So itu paling dekat contoh yang saya boleh bagi kat awak lah. Apa itu corporate identity Alright. Contoh yang kalau awak kenal kan, Rahim Ismail ni kan. So dia punya identiti, awak akan nampak dia punya perabot yang dibuat daripada rotan berbentuk ikan paus. So identiti ni dia macam, bila awak nampak orang tu, oh dia ni macam ni. Macam tu lah. Contoh abang ataupun adik awak lah, awak tengok dia, oh dia ni perangai macam ni. So kita dah tahu dah. So itu kita panggil identiti dia. So macam kalau dalam identiti corporate dalam bisnes, contohnya KFC, bila kita cakap KFC je, KFC tu pun awak dah boleh bayang kan, huruf K macam mana, huruf F macam mana, huruf C macam mana, betul tak? And then dia punya colour pun awak dah boleh terbayang dah. Itu maksud dia strong identity lah yang dah ada dekat industri lah. Alright, maksud dia corporate identity. Okay. Alright, saya ulang ni tak apa. Okay, ni pun sama dekat IG kan. So antara, kalau dekat IG ni, kalau paling ni Insta famous lah kan. Insta famous kan. So bila orang cakap Siti Nurjana, orang dah tahu, oh penyanyi kan. So ni siapa ni? Awak kenal tak ni? Siapa tak kenal? Siapa tu? Ni. Tak nampak? Baby. Baby Tora. Kau makan. Yang aku makan, betul tak? Siapa cakap ni? Tak nampak. Zoom sikit je. Tak nampak? Nampak tak ni? Baby Tora. Kalau awak dengar nama dia, apa yang awak ingat? Apa yang awak ingat? Review makan. Review Konten makan. makan. Konten makan, review makanan. So nampak tak? Identity. So bila klien, awak kena study dia punya identity. So daripada identity tu, bawa awak tahu apa yang dia nak dalam interior dia. Okay. And then yang ni lah, Kuna Heritage Villas ni dia punya homestay. So dia punya dari segi gambar dia pun awak dah tahu kan dia kat mana kan. Okay, alright. Okay, corporate identity, okay, tak apa, ni saya ambil. Okay, corporate identity contohnya yang brand-brand kan, brand-brand sukan. Contoh ni brand sukan lah, kalau semua orang takkan tak tahu sukan kan, semua orang akan tahu sukan kan. Brand yang paling famous Adidas. So contohnya Adidas kan, awak hanya tahu bentuk 3 strip ni kan, and then tulisan Adidas. So awak tahu tak di sebalik 3 strip tu dah Adidas tu? Ada tak? Ada yang tahu tak? Tak. Tak Tak tahu kan? So bila awak dapat satu klien, awak kena study, awak kena, kalau selalunya kita interview dia lah, kita akan tanya dia apa maksud logo ni, apa maksud perkataan tu. So daripada situ baru awak akan come out dengan satu proposal ataupun satu idea lah untuk awak design dia punya ruang. So at least bila awak nak propose idea tu, awak ada strong
strong knowledge lah. Kenapa awak nak buat design tu macam tu? So awak bercakap lah based on dia punya identity, based on colour dia. So awak tak lost. Sebab tu saya cakap, bila awak design, awak ada klien, awak tak boleh shot sendiri. Okay. Kita bukan design shot sendiri tau. Kita design for client. So apa awak dapat konten yang awak nak design tu daripada klien lah. Contohnya logo dia, colour dia. So kalau tiba-tiba Adidas tu logo dia tu awak buat bentuk lain, confirm dia akan reject awak punya design. Macam tu lah. Benda-benda basic berkaitan klien, identity dia awak kena memang boleh salah. Okay. Alright. So, sebab saya nak bagi contoh Adidas. Okay, yang ni kalau yang ni mungkin lelaki tahu kan, brand-brand sukan kan. Kalau yang ni brand-brand ni apa benda? Brand apa? Makeup. Makeup kan. Kosmetik. Makeup kan. Cuma awak tengok dia punya tulisan dia macam mana? Macam-macam. Dia model macam Ada yang grafik. English London punya tulisan tu. Dia okey, boleh. Kalau saya tengok dia, kalau untuk barang kosmetik ni dia target untuk untuk perempuan lah kan. Kebanyakan perempuan lah. So kalau tengok dia punya tulisan tu, dia akan nampak lebih kepada yang relax-relax lah, macam feminim macam tu lah. Kalau tengok yang lelaki, dia banyak logo daripada tulisan, betul tak? Awak rasa tak? Kabur lah. Betul. Tengok macam contoh Asics kan, Asics kan. Dia macam logo Asics sikit. Okay. So identity dia, kalau dalam bisnes ni dia ada strategi dia lah, apa target market dia. So dia akan create lah dia punya logo pun. Daripada logo tu pun kita dah nampak dah dia punya target market dia macam mana. So antara maklumat-maklumat tu penting lah untuk awak design sebenarnya. Okay. Itu yang saya cakap, proses analisis tu dalam design tu memang satu proses yang panjang juga. Tapi sebenarnya kalau awak dapat tackle dia punya maklumat-maklumat daripada klien, awak takkan ada masalah. Okay. So kalau awak tengok yang macam perempuan ni, dia banyak tulisan tau. So kalau tengok perempuan ni dia suka membaca tau. So dia akan logo dia banyak tulisan, dia tak banyak bentuk-bentuk. Macam lah. Alright, okay, tak apa. Yang ni saya akan skipkan dulu. Okay, corporate identity kan. Contoh Adidas tu sebenarnya, perkataan Adi tu dan Das tu adalah gabungan tau. Gabungan antara dua orang tau. Okay. Asal usul Adidas ni, kalau awak tengok, dia ada dua beradik tau yang buat kasut tau. Kalau awak tengok Adidas, seorang buat Adidas, seorang buat Puma tau. Okay. Dia yang berpecah. Kalau awak study. Okay, kalau kat sini kan, kalau bila awak study klien tu, awak akan start study dia punya history tau. So untuk ID ni, so awak kena study banyak benda dari segi history, culture, okay, design, analysis. So dalam proses nak buat design tu, kena go through benda-benda tu lah. Okay. Contoh dekat klien pun awak dah kena start study dia punya background, klien background nanti. Okay. Untuk sebelum nak start design tu, first kali klien background memang penting lah. Okay, apa itu asal usul dia, nama dia, apa benda semua kan. Okay, so awak dah tahu apa maksud Adidas tu. Sebenarnya daripada dua adik-beradik tau, abang dan adik yang buka kedai kasut. Dekat Jerman, dua-dua dekat Jerman. Adidas brand history. Okay, tak apa ni, saya nak ni lah. Okay, asal usul dia, logo dia macam mana, awak boleh tengok lah. Kalau ikutkan yang bentuk ni daun, macam daun ganja ni sikit kan. Ni logo yang asal lah. Okay, strip and then trim ni kan. Okay, and then dia rebrand. Okay, ni awak boleh study lah. Okay. Sebab apa Adidas tu jadi strong punya brand.
study. Okay, memang ini antara basic dalam bila awak buat client background, memang completely awak kena study from A to Z lah. Dia punya asal usul dia, sejak apa perkembangan dia, memang untuk dapatkan input lah untuk awak design lah. Okay, alright. And then selepas, kalau tak salah selepas perang kot, dia orang start buat Adidas, and then dia orang berpecah tau. Sebenarnya dulu Adidas dan Puma asalnya sekali dalam satu company lah, tapi bila ada satu krisis, dia orang berpecah. So Adidas, adik dia, tak silap saya, abang dia bawa Puma lah, itu Puma dan Adidas lah. Tapi dua-dua brand yang strong lah dari segi quality lah. Okay, ni tak apa, Adidas semua dua semua. Okay, tak apa. And then tapi still ada orang nak copy lah dia punya brand tu kan. Ada dis. Abibas semua ada. Ada Abi, ada B. Ada B, ada. Nak masuk tu. Okey, kalau awak tengok bila awak study klien, selalunya kalau klien yang ada logo tau. So awak kena study dia punya simbol logo tu. Awak kena tahu. Okey, contohnya Adidas tu. It symbolize a mountain, a metaphor for the challenge and perceivable goal that all athletes must meet. Okay, maksud dia lambang tiga macam gunung, tiga strip ni kan, melambangkan bukit ataupun gunung yang represent cabaran yang atlet ataupun ahli sukan kena lalui lah dalam dia punya career sukan tu. Okay, Adidas dia punya jadi satu brand yang kuat dalam sukan. Kalau tengok kan, dia sponsor banyak kelab bola, okey. Banyak atlet yang larian semua kan. Okey. Yang ni pun dia ada second logo dia pun. Okey, second logo ni, its three-leaf shape is meant to represent the mainland masses of the Americans, Europe and Africa and Asia respectively. The intersection line cross the three form. Okey, kalau awak tengok logo tiga ni kan, logo yang strip dan daun ni dia represent tiga kontinen kan, ataupun tiga benua Amerika, Eropah dan Afrika dan Asia. Okey. Yang ni saya rasa mungkin dia nak attract global punya market lah. Okey. Global punya, satu dunia punya market. So dia buatlah represent area macam tu kan. So client background, perkara kedua yang awak kena study adalah dia punya image dia lah. Image tu means logo ke, dia punya signage ke, color signage dia, bentuk tu kena study. Maksud pun kena tahu juga. Okay. Sebab sometimes mungkin awak kena create idea. Kadang-kadang tu idea ataupun konsep tu datang daripada klien punya idea. Contohnya Adidas dia cakap tiga strip ni melambangkan bukit. So mungkin awak will create idea awak tu, konsep awak tu daripada ada bentuk-bentuk bukit ke dalam awak punya interior awak. Macam tu lah. So penting juga sebenarnya awak study dia punya logo. Memang penting. Alright. Okay. So itu sekadar sikit lah berkaitan dengan klien dan corporate identity. Antara scope of work awak punya dalam industri juga. Okay. So far ada apa-apa Tak ada. Tak ada lagi? Kiranya identity tu nanti letak dekat dalam research board lah kan? Macam mana? Siapa cakap dah? Saya Danish. Kenapa tak buka video tak? Ini, okay. So, ya, kalau yang tadi tu, yang identity semua tu, kita ambil dia punya semua background dia, okay. suka apa semua, Yeah. tu campur jadikan satu idea untuk design dia punya suatu tempat lah. Ya, betul. Contohnya lah, saya ambil paling mudah lah. Contoh awak buat satu awak nak renovate satu rumah klien awak lah kan, klien yang personal lah, private client.
So awak kena interview dia tau. Awak kena interview dia. Apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. And then apa yang dia nak, apa yang dia tak nak. Apa lagi? Dalam rumah tu ada berapa orang anak. Ada haiwan peliharaan ke. Okay. Waktu dia duduk dalam rumah tu hari Sabtu Ahad duduk ke tak. So awak kena, itu maksud dia client background tau. Client background tu cara hidup klien tu. Ataupun kalau bisnes contohnya awak buat kedai kasut ke apa, macam mana bisnes kedai kasut tu berjalan. So awak kena tahu dia punya, bila awak tahu dia punya flow harian dia beroperasi ataupun klien tu macam mana dia punya aktiviti harian dia. So daripada situ awak kena start satu macam mind map lah. Apa benda yang dia nak, apa benda yang tak nak, and then kena buat satu flow chart untuk dia gerak kerja awak nak start design lah. Ruang mana yang penting, apa yang tak penting. Contoh tadi yang saya cakap, contoh klien tu dia ada bela kucing kan. So confirm awak kena propose satu ruang untuk dia letak kucing. Kalau dia tak ada lagi lah, ataupun awak redesign dia tempat kucing ke macam mana untuk jadi lagi menarik ke apa. Okay. So boleh faham lah in term of corporate identity dan klien tu, itulah hubung kait klien dan corporate identity tadi tu. Okay, siapa tadi? Syabil lah? Nabil lah? Siapa tanya tadi? Dennis. Sorry, Dennis kan? Boleh awak buka video lah? Saya tak nampak lah, macam cakap seorang-seorang pula. Ya. Okay So, saya rasa untuk first week ni tak banyak benda sangat lah. Saya rasa lebih kepada saya bagi penerangan untuk awak kenal lagi apa itu ID, apa tu kerja ID apa semua kan. Okay, sekarang dah pukul 11.23. Semua ada handphone Ada. Smartphone ke apa? Smartphone. Kan? Jangan cakap handphone tak ada kamera lah. Semua ada kamera kan handphone kan? Okay. Untuk task hari ni, kejap. Awak ada 2 task lah sebenarnya. Okay, sebelum tu, corporate identity dah. Okay, awak tengok tak yang hijau ni, yang saya scroll ni? Nampak tak? Pak. Satu lagi, bila kita nak jumpa klien tau, awak pasang tak kalau awak tengok cerita-cerita drama petang-petang kan, mesti cerita pasal apa, seorang hero ni pegang drawing, pergi meeting apa semua kan. So itu macam contohnya arkitek lah kan. Projek 2 juta. Projek 2 juta lah, sembang apa Datuk, Datin apa semua kan, bilion-bilion lah kan. Okay, so kalau macam tu dia nak tunjuk macam arkitek lah kononnya. Kalau sebenarnya itu macam lifestyle seorang arkitek lah, dia nak pergi jumpa klien semua buat drawing kan. So kalau macam ID, ni saya cerita pasal untuk first meeting dengan klien lah selalunya. First meeting dengan klien selalunya kita akan bawa satu images lah, kita panggil images, ataupun sampel-sampel gambar lah selalunya, sampel-sampel gambar. Okay, ataupun lebih dikenali sebagai mood board. Okay, so term mood board tu awak kena familiar lah, mood board. Okay, mood board ni dia satu bentuk macam collage. Okay, collage ataupun susunan gambar dalam satu kertas ataupun satu apa lah, ataupun satu selalunya sampel bawa macam material pun boleh. Mood board. Okay, dia akan first present untuk impress klien lah. Okay, so dia bila awak jumpa klien, at least you ada input. Kita sebagai designer kena bagi input sikit dekat klien tau, sebab kadang-kadang klien dia tak tahu apa pun, dia tahu nak cantik je. Tapi Betul. kita sebagai designer kena ada satu Sample board ataupun mood board, knowledge as dia nak bagi guide dekat klien tu lah. Okay, macam ni kalau nak design macam ni, color macam ni. Okay, so kita panggil mood board lah. Sebenarnya kita akan bawa mood board dulu. Firstly, first meeting klien, mood board yang
yang berkaitan dengan dia punya ruang lah, ruang yang dia nak design tu lah. Okay, kalau tengok sini, mood board or inspiration board is a physical or digital collage. So dia tak semestinya dalam bentuk print lah. So selalunya print pun boleh ataupun dalam bentuk digital lah. Selalunya kalau sekarang ni diorang bawa iPad apa semua, bawa laptop, just view dekat klien kan. So digital collage of idea that are commonly used in field like interior design, fashion and graphic. Mood boards are so much more than curating your Pinterest board. Okay, kalau awak tengok dia awak pasal nak? Awak semua ada Instagram kan? Ada. Okay, semua bila kat Instagram kan, tak tahulah kalau saya tak, memang jarang update lah Instagram tu kan. Saya rasa setahun sekali kot saya update saya di Instagram kan. Awak pasal nak? Ada yang jenis kita panggil apa? Iftaholic lah kita panggil. Iftaholic ada tak? Dia macam tiap hari mesti nak update dia punya status, dia punya story kan. Apa pergi lah? IG boleh buat. Apa pergi IG boleh buat? Story. Live. Buat live lah apa semua tu kan. Kena lepas tu apa OOTD apa semua tu kan. Jadi awak punya assignment jadi buat OOTD lah jadi. Awak punya task one tu awak kena buat OOTD lah. Okay. Kalau saya guna akaun baru boleh ke kan? Saya buat khas untuk ID je. Buat akaun personal lah, tak apa. Okay. Mana boleh je. Private. Mood board ni dia lebih kepada kita nak reflect kita punya idea ataupun first impression dekat satu ruang tu lah. Maksud dia kita tak first jumpa meeting tu kita tak buat drawing lagi tau. Kita just nak okay, saya nak buat macam ni tapi macam mana? Macam tu lah. Maksud dia awak nak buat macam ni, awak tunjuk dekat klien, okay ni gambar dia macam ni. Okay. So itulah function mood board sebenarnya untuk communicate dengan klien. Alright. So kalau awak tengok ni, okay, ni contoh mood board kan. Dia akan letak contoh-contoh sofa ataupun contoh-contoh perabot, aksesori, and then hiasan apa semua kan. And then tone color yang dia akan pakai untuk bagi guideline dekat klien tau. Sebab klien kadang-kadang dia tak tahu apa tau klien. Dia tahu nak cantik je. So awak kena guide lah. Contoh ruang tamu dia macam ni. So awak dah boleh propose tau. Okay. Propose kat dia macam mana. So nanti dia akan pilih lah random ataupun roughly dia akan pilih dulu. Second meeting tu baru awak kena propose lagi detail lah. Sikit detail. Tapi still dalam design punya stage lah. Belum confirm lagi lah. And then second kadang-kadang sampai 3-4 meeting lah baru dia akan proceed lah. Okay. Ini sample mood board untuk ID lah. Okay, ini pun sama. Okay. Dia ada satu gambar yang overall view and then dia letak color. Dia sebagai designer awak kena, benda ni awak kena basic lah. Awak kena, maksud dia kena familiar lah dengan pemilihan color tau. Okay. Kalau not too much, not too little lah. Maksud dia kena ada knowledge. So itu awak akan, nanti saya akan bagi nota pasal color nanti. Psychology of color. Okay. Next lah, saya dalam minggu ketiga, minggu keempat kot. So psychology colors, macam mana apa masuk color. So kalau color ni sesuai tak untuk ruang ni apa semua. Okay. Alright. So ada soalan lagi tak? Apa-apa? Jika yang pemilihan perabot tu dekat dalam gambar perspektif dia tu sofa lain. Okay. Yang dia present sofa lain tapi warna sama. Fizikal dia je berbeza. Untuk macam tu? Untuk mood board dia still okay lagi, tak ada masalah. Sebab stage mood board ni dia lebih kepada kita nak briefly terangkan kita punya idea saja. Okay, kadang-kadang mungkin kita nak ambil idea dia punya color saja, tapi perabot tu mungkin kita tak pakai. Itulah kita nak terangkan idea kita je. Selalunya post meeting dengan klien lah, kita nak tunjuk color scheme. Selalunya gambar-gambar tu kita ambil
sekejap je untuk nak cepat tau. Untuk nak cepat. Selalunya yang ni dalam satu hari kita dah settle dah untuk preparation mood board. And then besok tu ataupun petang tu pun dah boleh jumpa klien dah. Macam tu lah mood board. Okay. Dia tak detail lagi lah mood board ni. Alright. Okay. So kita pun kena tahu lah pasal perabot punya jenama, nak ambil dekat mana tu semua pun kita kena familiar juga kan pasal perabot. Yang tu kalau awak tahu lagi better lah. At least awak dia kalau tu cakap, kalau good designer ni dia boleh, kalau dia boleh tahu harga, dia boleh tahu ni, memang lagi cepat lah klien tu nak confident dengan awak dan lagi cepat lah dia nak proceed job tu tau. So kalau awak boleh, contoh awak cakap, kalau macam ni harga berapa, dia lagi suka lah sebab klien dia nak cantik dan dia nak murah. Itu je awak kena faham. Tapi dia tak tahu di sebalik cantik tu macam mana, dan kualiti dia macam mana, dari segi interior tu kan. Itu awak kena consult dia lah. Alright. Sebab tu klien dia hire interior designer. Sebab dia nak dapatkan idea dan view tu dalam dia punya ruang. Okay. Saya akan go through task ni. Task 1 ni dia teknik teknik asas lah untuk awak buat mood board sebenarnya tau. Dalam interior design, teknik asas je sebenarnya. Sebenarnya benda ni awak buat dalam Instagram ni sebenarnya. Benda-benda yang awak buat dekat Instagram, dekat IG, Twitter kan. Kalau pasal awak buat OOTD kan. OOTD, hijab lah, hijab vista lah, apa semua tu kan. Alright. Okay, task 1. Awak hantar lagi pukul 12.30 boleh awak hantar kat saya. Kejap ni. Untuk apa? Hantar, okay. Mood board ni, okay. In this task, by using student smartphone, you are required to creating set of mood board regarding your personal style in fashion for casual outing. Okay, please do submit your JPEG file below for this task. Thank you. Alright. Okay. Awak pakai handphone awak. Okay. Awak macam ni. Awak ambil awak punya baju-baju, awak cuba matchkan baju, seluar dan kasut ataupun kasut lah kan, yang awak akan yang awak selalu pakai dalam weekend macam tu. Okey. Contoh je saya tunjuk ah. Cuba awak buat macam ni, teknik macam ni. Okey, awak nampak tak? Contohnya awak nak pergi outing lah kan, tengok wayang ke apa ke kan. So awak akan bawa beg, kasut, jam, handphone. Apa lagi awak selalu bawa? Awak bukan senarai kan, awak cuba visual kan benda tu dekat atas meja ke, awak susun je. Angle dia tak semestinya daripada atas lah, mungkin daripada kiri, kanan, tepi ke apa. Saya tengok macam mana awak main, awak susun awak punya mood board untuk awak punya fashion style tu. Okay, contoh ni kan, okay, dia buat macam ni. Ni untuk fashion lah. Okay. Perfume ke, fan. Okay. Boleh dalam masa 1 jam ni lah, 11.30, 12.30 lah awak upload kat saya. Kalau lighting tak berapa cantik pun tak apa Tak apa. Awak edit je dekat IG. Awak upload kat IG, saya tengok berapa orang like. Tak personal account ke apa? Ni nak kena post lah ni cik. Lepas tu share dekat Yang macam dia kata PNG tu macam mana cik? PNG tu, PNG? Kan nak kena hantar JPEG lah. JPEG. PNG. Okay. Nak kena hantar Padlet dulu ke nak kena post dulu? Awak cuba post kat IG, saya tengok berapa orang like. Boleh? Lepas tu awak screenshot awak punya IG tu. Awak punya IG tu awak screenshot and then awak upload kat sini. Okey, boleh. Kan? Cik, Ya saya. saya memang jarang guna IG pun. Macam Baik. Pelik ni. IG Saya saya tak ada memang- follower cik. Apa dia? saya memang tak tak, penting. bukan jenis orang yang post hantar. selfie semua tu. Oh, okey. Samalah kita. Facebook ke? Tak apalah awak buat untuk task ni lah, Facebook ke. Tak kisah apa Facebook kalau tak ada tak apa, awak ambil dekat handphone tak apa. Awak Dia memang ada, cuma like tu lah memang akan confirm bawah 10 macam tu lah. tak apa, tak kisah.
saya suka tas saya ni Nanti caption apa cik? Caption. caption lah. Ha. Caption dia aku yang pakai kau yang panas. Itu. Jangan cik. Hashtag buat doyok kan. Hashtag kelas ID. Boleh hashtag Tibet marah ke apa ke tekan lah. Buat hashtag Tibet marah lah. Nanti dia highlight kat marah. Cuma sebab saya nak beritahu sikit lah sebab saya suka buat assignment online ni, benda yang awak selalu buat, IG, Instagram, Twitter kan. Okay. So benda-benda macam tu je, benda-benda simple macam tu je. Okay. Tapi ada benda lah kenapa saya suruh buat macam tu. So kalau awak tengok kenapa saya suruh buat gambar awak punya baju awak pakai, seluar awak pakai kan. Sebab itulah teknik untuk awak mix and match colour tau. Bila dalam interior designer, tak kisahlah fashion, media, awak kena pandai ataupun awak kena mahir dalam mix and match colour dalam sesuatu design tu. Benda tu dah memang dalam kepala awak tau. Maksud dia, okay, kalau design macam ni, kalau ruang tamu, okay, nak kena colour apa? Bilik nak kena colour apa? Dah kena ada basic knowledge dekat colour tau. Itulah. So semua ni semua benda basic lah as a interior designer lah. Okay. Alright, ada soalan? Cik, sekarang dah pukul 11.40. Kalau macam tu 12.40 lah cik. Tak apa. Maksud dia ada apa? Saya bagi masa nanti kelas kita sambung pukul 3 kan? Betul lah kita. Pukul 2. Dua. Oh, apa saya lambatkan sikit dalam pukul 3 lah. Okey. Saya lambatkan sikit maksud dia dah kelas ada 20 gambar lah. Awak punya tu. Ada berapa gambar cik? 20 orang yang upload gambar tu lah. Seorang satu lah. Okey. Siapa tanya ni? Siapa tanya? Nak OOTD baju je kan? Ya, saya. Siapa Nak tu? OOTD Farah, saya. Farah? Kita nak kena OOTD baju je kan? Sekeliling ada kena mana ke? Atas sofa ke? Tak kisah. Tak kisah. Atas meja makan ke? Meja ke tak kisah. Itu orang punya kreativiti. Letak barang lain selain daripada baju boleh kan? Macam boleh nak letak kucing ke semua boleh. okay. Okay, dia lebih kurang macam dia. Saya tengok punya teknik macam mana awak match awak punya ni. Okay. Saya OOTD ni simple je. Simple je kan? Simple. Dia simple tapi nanti okay, lepas petang nanti awak present kejap lah awak punya OOTD tu lah. Kenapa awak pilih colour tu, kenapa awak pilih colour ni. Okay? Okey. Baik je. Sebelum kelas tu semua dah ada lah dia punya dia punya gambar dah upload lah dekat Padlet kat bawah untuk ruangan ni lah. Okay? Kalau letak lebih daripada satu baju boleh cik? Lebih pada satu baju, maksud dia awak tukar baju sejam sekali ke? Maksudnya ada dua occasion lah. Boleh. Tapi saya cuba minimumkan satu lah. Okey. Satu. So dia maksud dia kan awak hari satu had awak kan mesti keluar lepak semua kan. PKP cik. PKP tak boleh keluar. Cuba awak imagine awak nak keluar hari Sabtu. Kenapa nak keluar? Boleh. awak cuba bayangkan je lah awak nak keluar je hari Sabtu ni. Untuk awak bayang-bayang awak nak pergi wayang, pergi dating ke kan. Beli barang Cik Fahmi. Kasawan. Apa dia? Syabil nak jadi kasawan. Fikiran dia luas. Okay. Weekend awak- dia nak saya plan. Awak upload dekat ni ruangan yang merah ni merah ni bawah ni awak upload je. Okey. Okay. Alright, saya nak tengok ada 20 gambar. Okey. Itu task 1 lah. Task 2 ni awak hantar minggu depan lah. Untuk petang ni buat task 1 dulu lah. Task 2 ni dah lebih kepada ID lah. Okay. Kan awak Cik Kai yang ya. Minggu depan yang board tu nak pakai board size apa tu? Buat apa?
mood board tu. Buat tu nak pakai saiz apa? Moodboard yang mana? Yang tas 1 No. Tas satu yang lah Tas moodboard. 2, tas 2. Oh, tas tas 2. dua. Tas 2 tu saya cadangkan awak pakai PowerPoint tu sebab saya nak awak explore teknik buat teknik menggunakan PowerPoint untuk buat something lah, untuk buat moodboard macam-macam PowerPoint ni orang buat untuk buat slide tu kan. Untuk buat presentation banyak. So saya nak awak explore lah. Semua pernah pakai PowerPoint? Nah, Pernah. Dia simple je tapi dia ada sebenarnya PowerPoint ni kalau awak pandai explore dia punya sistem ataupun dia punya penggunaan dia memang macam-macam boleh buat video, orang buat video dan buat animation dekat PowerPoint je. Okey. Tak apa, yang tu petang ni nanti saya akan brief lagi lah kalau awak tak faham apa. So sebelum petang ni sebab tas ni nanti awak hantar minggu depan lah untuk yang hijau ni. Buat living room punya mood board. Ruang tamu rumah awak tau. Kan awak ada lukis hari tu kan. Awak punya ruang tamu ni kan. So sekarang ni awak dah lukis, so sekarang ni awak propose pula apa yang awak nak buat kat situ. Awak cadangkan. Ya, saya. Kalau Okay, baik. Means mood board tu living room asal, lepas tu yang dalam mood board tu apa yang kita letak benda baru lah. Ya. Dia lebih kurang buat macam ni lah. Macam ni je. Untuk yang tas yang kedua tu. Okay. Yang So, perspektif gambar- tu nak letak gambar apa sih? Awak yang tu selalunya kita akan cari dekat internet lah. Sampel-sampel gambar selalunya klien ataupun company tu dia akan cari dekat internet ataupun Benda tu just untuk reference untuk klien lah kan. yeah. Macam dia nak refer benda tu so kita boleh explain kat dia colour apa macam ni. Ya, betul. Itu function mood board. Okay, kalau awak tengok awak pernah selalu pakai Pinterest tak? Selalu Pinterest memang Pakai. dia macam library gambar lah Pinterest ni. Okay, library macam-macam gambar ada. Okay, awak cuba cari interior design board. Okay, untuk yang tas kedua dia punya tas dia lebih kurang awak kena hantar macam ni lah. Dia punya tas yang macam ni. Okay, dia buat ni dia macam yang awak buat OOTD tadi lah. Okay. OOTD tadi lebih kepada fashion kan. So sekarang ni awak tukar mood fashion awak tu kepada mood ID pula. Faham tak saya? Awak nampak tak hubung kait antara yang Facebook snap gambar baju awak tu dengan interior tadi? Sama juga. Okay. yang mood board ni base living room kita sendiri ya. Ya, living room yang awak lukis tu kan dekat rumah awak kan, awak lukis tu kan. Terus sekarang ni saya bukan suka-suka suruh awak lukis tau. Ada benda yang saya suruh awak buat. Okay, yang awak lukis ni kan, siapa ni? Saya tertarik dengan satu lukisan ni. Macam menarik juga. Ni ada macam rumah Doraemon lah satu. Okey. Siapa punya ni? Farhan Ni siapa Amirul Amir ni. Amirul. Ya saya. Ni yang petak ni benda apa ni? Dinding Dinding. Okey. Kenapa dinding dia macam baru kena gempa bumi je. Saya tengok rumah awak ni. Amirul. Saya tengok awak punya sofa ni dia macam jatuh sikit kan, dia macam ke ni sikit. Tak apa. Awak ada teknik dia untuk buat perspektif ni, tak masalah. Okey. Yang ni rumah dua tingkat tu Siapa ni rumah 2 tingkat tu? Ya tu.
Ni macam kipas Doraemon lah, kipas Doraemon ni. Kipas Nobita dalam bilik dia. Aduh. Okey, tak apa. Afrika. Encik, Ya, saya. saya nak tanya. Hmm? Atas kedua mood board tu, kan cik Okey. guna PowerPoint kan? Ya. Kalau ada yang boleh guna Photoshop, boleh guna ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau awak siapa yang dah pernah pakai Illustrator, Photoshop, tak ada masalah. Okey, boleh pakai. Cuma yang saya ajar ni benda yang saya rasa semua orang ada dalam laptop dia kan. Ada. PowerPoint semua orang akan ada PowerPoint kan dalam laptop dia. So kalau saya minta semua dalam Photoshop, saya takut ada yang tak ada. So sebenarnya PowerPoint ni dia macam Adobe Illustrator juga. Dia lebih kepada susun apa konten lah. Okay? Tapi kalau siapa yang dah ada kemahiran Photoshop, AI, tak ada masalah. Okay. Sebab PowerPoint ni yang menariknya kadang-kadang dia punya benda yang awak buat dekat AI boleh sama kualiti dekat PowerPoint. Tapi dia ada teknik dia, ada cara dia. Okay. Alright. Ada apa-apa lagi nak tanya untuk task pertama ni dulu lah. Task pertama ni dulu. Awak upload kat IG ataupun Facebook ke apa ke. And then awak snap lah, screenshot kat saya. Kalau ada Facebook, awak tag saya je, okey? Boleh tak? Hello. Kalau IG ada nak tag tak? IG saya ada juga. Sekejap saya tengok sekejap. IG saya tak aktif sangat IG. Tapi boleh lah. Follow. Ni saya punya ni. Semua follow. Follow. Tapi saya punya IG memang totally business lah saya punya IG. Saya punya business saya. Boleh je, boleh. Ni saya punya IG ni tau ni. Cik share. Razor Subtime. Saya share ni boleh kan? Sekejap. Saya share dekat sini lah. Dekat mana nak share? Saya share kat ini lah. Kat panel lah saya share. Nah, saya share tu kat palette. Alright. Ni saya punya Facebook. Awak boleh tag saya lah. At least adalah sebab saya nak awak ada satu confident level lah untuk awak nak present awak punya idea tu kan. So cara paling mudah sebenarnya dekat IG dan Facebook lah sebab dia public kan. So nak tengok macam mana reaction orang kan. Sebab kalau tengok kalau penyanyi kan, singer kan, penyanyi kan. Awak tengok kenapa orang basking dekat public. Kalau Boleh, dia Pak. Orang siapa yang nak tengok? Orang ramai boleh tengok, Ya, sebab dapat perhatian. salah satu lah sebab salah satunya bila penyanyi tu dia perform dekat orang ramai, dia akan build dia punya confidence tau. So ni salah satu cara awak sebagai designer, macam mana awak nak share ataupun nak tunjukkan idea awak melalui media lah sekarang ni, social media lah kan. Saya suka penggunaan social media dan online punya sistem lah untuk awak share awak punya idea lah. Okay. At the same time saya dapat juga awak pun dapat kan. Ini punya IG lah, boleh follow. Ya. Tapi saya dah convert kepada bisnes lah IG saya ni. Cik, tekan cinta tu cik. Tu. Love. Alright, thank you. Awal lah. Sekejap. Apa ni? Awal lah boh. Awal lah makcik hijau. Emo Lah. sikit.
IG saya tak aktif sangat IG. Facebook pun dia punya business je, tak aktif ni. Kita punya share sikit lah. Ini out of topic lah sikit. Tak apa. Okay, dah follow cik. Dah follow I follow you back. Alright. Ni saya punya page kalau awak nak ni lah. Dia pun based on design juga apa yang saya ni lah. Saya punya buat design lah. Tengok lah. Ni. Nampak saya share ni? Cik buat ukiran kayu Ya, saya. Ni saya punya ni lah, saya punya business wife saya sebenarnya. Sekali dengan saya dah, saya apa? Saya dengan wife saya dah ni. Kena kayu ni. Saya ada satu nak propose apa nanti lah, saya bincang petang nanti lah, saya bincang awak nanti. Nak buat macam ni lah. Nak buat macam ni. Tapi untuk gambar-gambar awak, gambar batch awak. Nak. Tu cik lukis satu kat situ. Ada. Ni ukiran kayu lah. Ukiran laser. Okey, tak apa, nanti yang tu awak PM saya lah kalau nak. Alright. Untuk petang ni sebelum masuk kelas dah upload yang ni, yang gambar tadi. So petang ni saya nak brief untuk yang ni sikit. Lepas tu tak ada apa dah kot. Untuk lepas tu awak present yang awak punya mood board tu sikit, yang untuk baju dan pakaian awak tu. Lepas tu saya brief sikit yang hijau ni. Hijau ni awak hantar minggu depan lah. Okay. Alright, kalau tak ada apa-apa awak boleh sambung buat kerja. Sambil-sambil tu awak boleh WhatsApp ataupun PM saya lah kalau nak tanya apa-apa. Okay? Okay, Alright. baik cik. Okay, tak ada apa-apa ya? Terima kasih. Alright. Tak ada dah. Okay. Pukul apa cik? Pukul 2 nanti? Pukul 3 lah lewat sikit tak apa. Okay. Alright. Alright. Okay. Terima kasih cik. Okay, sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.